Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini untuk meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini lambat sikit sampai ke masjid. Kemudian bila lambat ni kita akan carilah orang yang lambat dengan kita. Maka saya pujilah jemaah sini. Tadi saya berimamkan seorang abang itu yang memakai baju kerja, tulis belakang Toshiba. Duduk belakang dia, maka dia terus memperkuatkan bacaan dia. Ada orang yang mana bila mana Tok Imam dah nak habis ataupun Tok Imam masih lagi di tahiyat awal itu, dia berdiri begitu dia. Dia tunggu Tok Imam bangun baru dia angkat takbir kan. Punyalah malas. Dia bila mana Tok Imam berada di hadapan, tak kisahlah di rakaat ke berapa, tak payah kita nak pastikan di rakaat ke berapa. Terus angkat takbir dan follow dia lah. Tapi tak boleh lah Ustaz sebab tak kira rakaat. Jangan berkira gitu dengan Allah Ta'ala. Terus sahaja. Kemudian, kalaulah tidak dikira. Sebab kadang-kadang ada orang dia khilaf. Dia tak boleh nak beza. Kita bersama dengan rukuk dengan imam ataupun tidak, dia tak boleh nak beza. Dia tak boleh nak beza dia dah dapat rakaat ataupun tidak. Yang paling kelakarnya bila Tok Imam tadi ni dia berlari daripada belakang sampai tu Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, kemudian nak rukuk kan? Allahu Akbar. Ni tak Allahu Akbar terus. Jangan macam tu. Habis tu tak sempat, siapa suruh lambat? Tu cerita dia. Boleh faham? Lambat-lambat lah. Cepat-cepat lah. Okey, baik. Kita sambung balik tuan-tuan dan puan perjumpaan kita 2 hari yang lepas. Iaitu, kita dah berbincang berkaitan dengan wasiat, iaitu syarat orang yang membuat wasiat, kemudian syarat penerima wasiat, dan malam ini kita akan sambung syarat harta tersebut. Sebab dalam rukun ini tuan-tuan dan puan-puan dia ada 4. Yang pertama adalah orang yang membuat wasiat, yang kedua adalah penerima wasiat, yang ketiga adalah harta yang diwasiatkan, dan yang keempat adalah sirah. Baik. Maka yang ketiga ni tuan-tuan dan puan adalah syarat harta tersebut. Yang pertama syarat harta tersebut mestilah harta itu boleh dimiliki. Apa yang tidak boleh dimiliki? Aku wasiatkan awan di langit ini kepada engkau. Boleh tak dimiliki? Tak boleh. Jadi mestilah benda sesuatu yang boleh dimiliki. Yang dimaksudkan dimiliki ini adalah milik kita, bukan milik orang lain. Mesti milik kita. Kemudian ada perbincangan soal milkul tam, pemilikan penuh. Yang saya lihat, apa yang mahkamah buat, ataupun hakim-hakim punya pandangan, kalaulah rumah kita itu masih dalam hutang, contoh, kita nak hibahkan sesuatu. Setakat yang saya tengok, ada bank-bank yang membenarkan hibah itu. Maka hakim nak kebenaran itu, suratlah. Kalau macam pinjaman kerajaan, LPPSA, dia tidak mengeluarkan setakat inilah yang saya tengok dan saya lihat apa yang pihak-pihak mohon dan mereka tidak membenarkan. Maka kebenaran yang memberi pinjam itu diperlukan pada ketika ini.
Sebab ada bank yang tidak membenarkan, ada bank yang membenarkan. Maka yang bank membenarkan itu, maka mahkamah akan proceed dan luluskan hibah yang dibuat tersebut. Yang kedua adalah syarat harta itu mestilah mempunyai manfaat ataupun nilai. Mesti ada manfaat dan nilai kepada harta tersebut. Yang kita duk buat selama ni ada nilai lah. Rumah, barang kemas, tanah, kereta, motor. Jadi mestilah harta itu ada nilai dan ada manfaat. Dan yang ketiga, mestilah harta itu halal. Kita menang nombor ekor dengan ini, aku hibahkan kemenangan aku ini, aku wasiatkan kemenangan aku ini kepada engkau. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, waktu jadi pendakwa syar'i dahulu, kan kita dakwa orang yang main nombor ekor kan? Betul. Perkataan yang kita gunakan taik judi itu memang betul, tuan-tuan. Sebab kalau dia dah berjudi, dia akan jadi nak berjudi lagi. Kemudian, bila dia dah dapat, maka duit yang dia dapat tadi, dia akan double lagi keluarkan. Umur macam mana? Umur ayah-ayah saya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kadang-kadang saya mari terfikir, saya kata pak cik ni bayar ayah aku ni. Sebab ayah saya lahir 1956, maknanya kata umur-umur begitu. Saya kata terlibat lagi, jadi datang mahkamah tunduk begitu. Sebab dia malu kita muda pada dia. Jadi mestilah syarat yang ketiga tentang harta ini, harta itu mesti halal. Halal ini tak semestinya kita katakan haram itu adalah judi saja. Ambil hak orang pun sama juga. Haram. Lepas dengan itu ingat, haram ini hanya khinzir sahaja. Haram ini termasuklah harta yang kita curi, harta yang kita dapat secara rasuah dan sebagainya. Rasuah tu nampak macam besar dah. Okeylah, kita pergi kecil lagi. Kita tipu claim. Kita tipu claim, kita ada kursus di Johor. Johor tu mana? Muar. Kita claim sampai Johor Baru. Yang halalnya setakat Muar. Yang Muar sampai JB itu haram. Sebab itu saya duk pesan kepada orang-orang muda yang baru bekerja, sabar dulu. Masa akan tiba. Tak boleh ustaz, kita kena kejar aset ni, sebab aset ni makin lama makin tinggi harga dia. Masalahnya, kalau gaji dah 3,000, isteri gaji 3,000, yang dibeli rumah harga 600,000, tu kenapa? Aset. Okeylah, aset. Siapa bayar? Saya bayar. Oh, awak bayar rumah. Habis tu kereta, makan minum anak sekolah, isteri saya, sebab saya dah habis dah bak kereta. Ini salah. Allah Ta'ala mewajibkan kepada suami menyediakan nafkah tadi, bukan isteri. Makan, minum, pakai, tempat tinggal. Dah kalau kita buat cara begitu, habis tu yang menanggung makan, minum, pakai siapa? Isteri kita. Maka orang perempuan ini sebulan dua boleh, lama-lama dia dah belajar, kenapa pula saya kena tanggung? Padahal dia tak sedar yang dia deal dengan suami dia dulu pergi beli rumah harga 600,000 itu. Sabarlah, masanya akan tiba. Kan? Nak yang baru masuk kerja kerajaan, kita katalah grade N11. N11 ni guna apa? PMR, bukan SPM. Gaji sampai 2,000, mana nak sampai? Campur allowance. Oh, Alhamdulillah tuan, saya dah beli dah Pro 2 Beza baru. Berapa sebulan? 470. Kalau dah gaji 1,500, bayar 470, rumah semua macam mana? Waktu tu mula dia nak tipu claim. Waktu itu mulalah dia nak macam-macam lah. Jadi relax dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Saya dulu masa chambering sebelum berkahwin, saya pakai hanya Pro 2 Kenari. Tahu Pro 2 Kenari? Beli second hand waktu tu manual RM273. Kalau auto 3,5 tak mampu, walaupun beza RM60. Sebab saya target bawah 300. Bawa Pro 2 Kenari sampai member saya kata, tu Ehsan dah sampai dah, bawa peti ais bergerak, dia kata.
Sekarang ni ada lagi tak? Tak ada dah lah. Sebab kita dah melepasi tahap yang mana gaji minimum itu. Sekarang ni gaji makin naik. Kemudian kita pun alhamdulillah dan sebagainya. Jadi sabar. Orang muda banyakkan sabar. Jangan duk kejar benda-benda di luar kemampuan kita sehingga kan tanggungjawab kita serah pada orang lain. Boleh? Baik. Kemudian syarat yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sirah. Sirah ini adalah offer dan acceptance. Macam kita nikah kan? Rukun nikah apa dia? Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, saksi, sirah. Apa dia offer? Aku nikahkan di kau. Acceptance, aku terima nikahnya. Maka sama juga dalam buat wasiat, mestilah ada sirah itu. Iaitu yang memberi ada offernya. Aku mewasiatkan harta aku ini kepada engkau. Maka yang menerima pun jawab, aku terima wasiat ini. Kalau diceritakan tentang acceptance ini, adakah dia wajib terima? Jawapannya tidak. Terpulang kepada penerima tadi, dia nak ataupun tidak. Kalaupun waktu pemberi wasiat itu dia hidup, dia wasiat, cuma penerima tak tahu. Penerima tahu bila? Setelah mana peguam ataupun wakil kepada si mati tadi pergi cari penerima. Dia kata, Mat, ni arwah tadi ni dia wasiatkan harta dia ni kepada engkau. Engkau macam mana? Oh, saya tak terima lah, saya tak terima haji. Maka boleh ataupun tidak? Boleh. Maka bahagian yang patutnya dia dapat wasiat itu nak pergi ke mana? Maka dicampakkan, digaulkan pula ke dalam harta pusaka si mati tadi. Nak beri pada siapa? Nak beri kepada ahli waris yang lain itu. Jadi wasiat ini, tuan-tuan dan puan-puan, boleh dibuat melalui 3 cara. Yang pertama adalah bertulis. Yang kedua adalah lisan, verbal. Yang ketiga adalah secara isyarat bagi orang yang OKU dan sebagainya. Baik. Kalaulah 3 cara ini dibenarkan, persoalannya hari ini adalah tahun 2022. Takkan tuan-tuan dan puan masih lagi nak melalui cara lisan dan isyarat? Tak bolehlah. Upgrade lah. Hari ni ada komputer kan, hari ni ada laptop kan, ada iPhone, ada Samsung dan sebagainya. Maka buatlah yang sebaik-baiknya, ditulis. Nak tulis pula, Ustaz, saya mana ada duit nak lantik lawyer bagai. Siapa suruh lantik lawyer? Kalau boleh buat sendiri, buat je lah. Hari ni buka Google, contoh wasiat, ambil copy paste, tukar nama, tukar tarikh, tukar penerima, kemudian ada tanda tangan, kemudian pergi chop lah Pusurujaya Sumpah ke apa semua yang berkaitan, biar proper. Proper ini kenapa? Proper ini supaya andai kata nak dilaksanakan nanti, tidak menyebabkan orang lain ragu-ragu dengan apa yang kita buat. Ragu-ragu ni bukan biasa-biasa, ragu-ragu ni boleh sampai tahap bergaduh, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-puan tanya saya, masyarakat Melayu Islam di Malaysia ini kalau bab harta pusaka, dia cukup sensitif. Saya cabarlah tuan-tuan dan puan-puan yang mana lepas ini akan lead tahlil mana-mana rumah si mati. Habis tahlil cuba cakap, Alhamdulillah, kita dah habis dah tahlil untuk si mati. Apa yang kita doa, kita hajatkan, mudah-mudahan sampai kepada si mati. Maka eloklah ahli waris dah boleh dah kot slow-slow untuk menyelesaikan harta pusaka si mati. Cuba tengok muka ahli waris pada ketika itu. Kenapa saya kata begitu? Sebab di masjid saya ada imam yang kata begitu. Sampai anak si mati kata, Tok Imam tak apa. Itu kami tahu kerja kami. Dia kata begitu pada Tok Imam tadi. Seolah-olah apa yang Tok Imam sampaikan tadi, pesanan yang tak sampai 2 minit itu, benda itu tak payah sembang kat sini. Letihlah begitu tuan-tuan dan puan-puan.
letih begini. Sebab apa? Sebab terlalu famous, terlalu menjadi-jadi. Kalau berbincang tentang harta pusaka, banyaknya mengetengahkan soal nafsu, tidak lagi berdasarkan ilmu. Tok Imam cakap tadi soal ilmu. Sebab kita dah katakan sebelum ini dan kita semua bersetuju, bila mana dah dikebumikan si mati, nombor 2 mesti start untuk menguruskan harta pusaka dia. Tuan-tuan ingat menguruskan harta pusaka ni tunggu 2 bulan, siapa ajar? Moleknya mati hari ni, minggu depan dah boleh mula. Kubur merah lagi ustaz. Tolong buang dalil kubur merah ni, tak boleh pakai dalil ini tuan-tuan dan puan-puan. Kena segera, lagi cepat lagi bagus. Kenapa? Sebab kita bimbang berlakunya kematian yang lain pula, maka dinamakan sebagai kematian yang berlapis. 2 hari lepas habis berceramah, pinjam pejabat Ustaz Nasrul di belakang, 2 orang datang tanya. Alhamdulillah. Kenapa tanya? Nak tahu. Tanya apa solusi. Kita pun ceritalah, bagus tuan-tuan dan puan-puan. Semangat ingin tahu, walaupun bukan untuk diri mereka tetapi untuk orang lain. Kenapa? Supaya dia boleh beri pencerahan. Tengok tu, daripada saya kepada dia, kepada orang lain. Ini kita nak hidup di dunia ni kena saling memberi pencerahan, bukan kutuk mengutuk. Itulah dia tak kerti urus. Tak betul begitu. Sepatutnya kita yang tahu pergi tolonglah dia. Boleh? Boleh Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita dah katakan tadi, wasiat sebaik-baiknya ditulis oleh pewasiat sendiri, disaksikan oleh 2 orang saksi lelaki. Supaya apa? Supaya saksi ini bila mana adanya penafian daripada ahli waris yang lain ataupun selain daripada ahli waris, maka dia boleh cerita balik apa benda yang dibuat waktu dia menjadi saksi kepada dokumen itu dibuat. Jadi bila ada 2 orang saksi yang lelaki yang adil buat tu, maka saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, orang lain boleh menerima keadaan itu. Maka dokumen wasiat ini tidak mempunyai format tertentu. Ya, memang tak ada format pun. Tak payah duk fikir nak guna font apa, 12 ke 16, tak payah. Yang penting jelas. Apa dia yang jelas itu? Jelasnya adalah 4 perkara itu. Siapa pemberi, siapa penerima, apa benda harta yang diwasiatkan, dan sirah. Selesai. Kata orang tak boleh nak ingat 4 benda itu. Boleh kan? Habis tu kalau pemberi nak tulis apa ustaz? Tulis nama dia. Tulis nombor IC dia. Tepek gambar perlu tak? Takut orang lain tak payah lah, nama dengan IC dia ada dah. Kemudian penerima, siapa penerimanya? Tulis nama dia, tulis IC dia. Kemudian apa harta yang diwasiatkan? Wasiat nak harta ni macam mana? Ambillah alamat rumahnya, ambillah gerannya. Kan? Adalah dia punya terma-termanya, lot mana. Kemudian status tanah itu di mana, mukim mana, daerah mana, Seremban ke, apa ni, Labu ke, kan dia ada kan benda-benda itu kan, Setul ke dan sebagainya. Kemudian sirah. Dengan ini saya menghibahkan, saya ni siapa, bubuh dan kurungan pemberi hibah, saya ataupun nama saya, tulis seluruh nama dengan IC, mewasiatkan harta saya kepada penerima, iaitu nama sekian-sekian dan IC dia. Kemudian tanda tangan nama kita, IC kita, kemudian tanda tangan penerima dan IC dia, kemudian saksi, nama dan IC. Selesai. Ambil photostat, bahagi pada semua sekali. Andai kata hilang ke, maka ada yang ada salinan itu. Baik. Oleh itu ia boleh ditulis dalam apa bentuk sekalipun asalkan isinya jelas dan difahami, dan saksi sepatutnya mengetahui perbuatan wasiat oleh pewasiat dan kandungan wasiat itu. Makna kata saksi pun jangan tanda tangan saja. Nanti bila mana orang bawa pergi ke mahkamah, dia tanya, awak ada dalam majlis tu? Ada, tapi saya tak tahu dia tulis apa semua. Dia kata kat saya sign je. Dia bagi kat saya RM10. Saya ingat lagi RM10 waktu tu. Tak mau begitu. Mesti saksi
tahu tentang apa yang dibuat, yang diwasiatkan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, wasiat ini tuan-tuan dan puan-puan dia akan melalui 3 keadaan. Ada kalanya wasiat itu menjadi wajib, ada kalanya wasiat itu menjadi sunat, ada kalanya wasiat itu menjadi haram, dan ada kalanya wasiat itu menjadi makruh. Kita cuba lihat yang pertama ini. Yang dikatakan wasiat itu wajib apabila terkadang wasiat menjadi wajib jika seseorang mempunyai tanggungan hutang yang belum dilangsaikan, sama ada terhadap manusia ataupun Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa yang ada hutang, maka eloklah untuk dia ini membuat wasiat untuk menyelesaikan hutang itu. Sebagai contoh, hutang kepada manusia, apa dia? Dia hutang duit, dia hutang barang, ataupun janji yang dia nak beri pada seseorang. Termasuklah hutang nafkah kepada seseorang yang belum ditunaikannya atau lain-lain. Kalau cerita bab hutang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya kadang-kadang terfikir apa nasib kepada seorang lelaki yang pernah bercerai dan ada anak, tetapi anak itu dia buat tak tahu. Banyak tak berlaku, berlambak. Maka si ibu itu membela anak itu sampai umur 18 tahun. Kalaulah kita kata dia bercerai, anak itu darjah 2, 8 tahun. Maka bila bercerai tadi, dia tinggal betul-betul. Isteri tadi nak pergi ke mahkamah jauh ke, adalah dia punya, apa dia kita kata, halangan-halangan. Maka dia tekad, tak apalah, InsyaAllah Allah Ta'ala tolong aku bela anak ni. Setiap bulan dia beri nafkah. Maka si ayah itu berkahwin lain dengan kehidupan dia. Maka si ibu tu kata, sepanjang aku bela budak ini sampai 18 tahun ataupun sambung belajar, pakai duit aku tak halalkan walaupun 1 sen apa yang aku keluarkan, kerana ini tanggungjawab dia. Wahai orang lelaki sekalian, 10 tahun kita tak buat tanggungjawab kita. Tuan-puan ingat, dengan taubat sudah selesai? Belum tentu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kita berhutang dengan manusia sebab pakai duit dia. Kemudian datanglah perasaan insaf waktu itu. Bila? Lepas pencen lah. Jarang insaf sebelum pencen ni, kan? Lepas tengok, lepas tahu seorang-seorang mati depan mata, waktu tu sudah datang insaf itu. Maka waktu dia insaf tadi, apa dia perlu buat? Benar, bertaubat, tetapi dia kena pergi minta ampun dan minta maaf dan minta halalkan dengan isteri dia dulu, bekas isteri dia. Maka bekas isteri kata, aku tak halalkan, kau wajib bayar balik. Maka dia kena congak balik yang 10 tahun dia tinggal tadi. Sebagai contoh, nafkah anak itu 300 bulan, darab dengan 12, darab dengan 10 tahun. Ambil kau, habis duit KWSP. Dan saya nak makan apa ustaz kalau bayar hutang tu? Hutang tak hutang, mesti bayar. KWSP habis pun kerana hutang itu adalah yang paling utama. Backing ustaz malam ni. Backing sebab berlaku depan aku. Jangan dia buat main dalam bab-bab ini. Yang kita bercerai itu adalah dengan isteri, anak tak bercerai. Cuba bayang kalau anak tu anak lelaki, tinggal terus dah, sebab kalau anak perempuan dia akan cari kita balik untuk wali itu. Jadi mana-mana orang yang buat kerja begini, bawa-bawa lah bertaubat. Sementara baru setahun 2 ni duk tinggal, pergi cari balik, bayar balik nafkah itu. Sebab itu adalah tanggungjawab kita.
Dah siapa suruh dia tak tuntut? Oh, nak suruh tuntut baru nak bayar. Fikirlah sendiri, kita belajar dah kan? Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah hutang kepada Allah ini, contohnya zakat, yang belum ditunaikan ibadah haji, umrah, badal haji, badal umrah, buatlah, cuba semak balik. Mak ayah kita, saudara mara kita yang meninggal lama dah, cuba tengok, dia buat tak badal, dia buat tak haji masa dia hidup dulu? Tak buat, ustaz, tolonglah buat kat dia. Duit tak ada, kongsi jangan seorang. Badal haji pun mahal dah lah ni kan. Dulu saya ingat lagi orang duk tanya 2,000 dapat, sekarang dapat 2,000. Tak kot, kos tinggi kan. Kongsilah, adik-beradik 10 orang, takkan tak boleh. 4,000 tak boleh. Ataupun dia ada buat nazar. Dia kata apa? Dia kata kalau cucu aku ini, kalau dia lulus cemerlang dalam SPM, cemerlang yang dimaksudkan adalah dapat 5A, contoh 5A ke atas, cucu dapat 7A, maka dia kata dia nak semelih seekor kambing. Maka tak sempat semelih, dia yang mati. Maka apa perlu buat? Ahli waris kena guna duit dia, harta yang ditinggalkan itu, untuk melangsaikan semelih kambing tadi. Mujur je kata kambing, buatnya je kata unta, sudah. Nak ganti ke mana? Jadi, nak bernazar pun, buatlah tuan-tuan dan perempuan. Ada orang dia bernazar kalau anak dia dapat jodoh, dia nak jamu orang makan ke apa, bagus juga. Cuba bernazar. Saya belum pernah lagi bernazar. Tapi kawan saya cabar saya. Dia kata, Ihsan, kalau kau menikah seorang lagi, kau semelih seekor kambing. Saya kata, bukan aku yang semelih kambing, orang tu yang semelih aku. Okay. Yang kedua adalah wasiat menjadi sunat apabila jika seseorang itu kaya, anak-anaknya semua sudah bekerja, sedangkan harta yang ditinggalkan pun banyak, maka dia sunat mewasiatkan sebahagian hartanya untuk tujuan kebaikan. Ada tak orang kaya dalam masjid ini? Ada. Ada tak orang kaya dalam masjid ini yang kedekut? Ada. Ada tak orang kaya yang pemurah? Ada. Ada tak orang kaya yang tak lekat di masjid? Ada. Ada tak orang kaya yang lekat di masjid? Ada. Mari saya nak ajar. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada kawan-kawan yang kaya, walaupun jasadnya tidak hadir di sini, tuan-tuan gunakan kaedah supaya hartanya hadir ke sini. Betul saya cakap ni? Kita ada sahabat yang jarang datang ke masjid, tapi dia kaya. Cuba pergi jumpa dia. Lama tak jumpa, macam mana bisnes? Asyuk tak? Dia kata sebagai contoh tak? Cuba tanya dia. Masjid ada nak buat renovation ni. Boleh tak? Renovation apa? Tahu lah dia nak tambah awning kat belakang. Dia kata dalam 30,000 juga. Oh, bagi lah sikit. Bila kita sahabat baik yang cakap pada dia, mesti dia akan berfikir, ni peluang aku ni. Cuba cakap begitu. Tapi bila dia bagi, jangan makan seorang, buat datang sinilah. Datang sini. Tapi masjid ni saya puji toilet dia. Bersih sungguh toilet masjid ni. Ke-5 kali sehari basuh. Bersih sungguh tuan-tuan. Saya masuk toilet masjid ini, macam toilet baru siap tahun ni masjid ni. Padahal masjid lama dah kan? Kau tahu tak? Banyak tahun tak? Jaga betul masjid ni. Bagus. Dipujilah toilet dia. Sebab bila toilet cantik ni, jadi kita pun melepaskan hajat dengan keadaan yang cantik. Kan? Bagus. Baik. Maka wasiat menjadi sunat bila mana orang itu kaya. Anak-anak pula dah boleh survive dengan diri masing-masing. Maka disunatkan kepada dia itu, ambil hartanya, mewasiatkan hartanya untuk tujuan kebaikan. Mana? Kita taja orang pergi sambung belajar di Mesir, contoh. Kita taja pelajar-pelajar tahfiz, yuran dia dan sebagainya.
Nak cari mana? Cari, insya-Allah jumpa. Sebab kita kaya ni. Maka cuba buat begitu. Kita nak nampak orang susah, tergerak hati untuk bantu dia. Dia ni makan apa ni? Macam semalam abang saya yang sulung Ustaz Zarifi, dia pergi ke Kuala Lumpur, adalah program JAKIM tadi untuk bersama dengan anak-anak muda. Jadi menu yang dia buat makan ni, siapa-siapa boleh datang di masjid sana di KL. Maka datanglah seorang perempuan membawa food panda. Tapi yang sedihnya, dia bawa anak dia. Dia akan ikat. Kenapa ikat? Anak dia buta. Allah Ta'ala uji. Kemudian bila abang tanya, suami mana? Oh, suami dah tinggalkan saya, memang dah bercerai lama dah. Ikat anak dia. Buta, tuan-tuan dan puan-puan. Food panda. Berapa gaji sebulan food panda? Yalah, kalau kita kata boleh 2,500, 3,000, nak boleh ke 2,500, 3,000, tuan-tuan berpeluh. Tunggu kat kedai makan, dah siap dah, pergi hantar. Mari yang jenis perangai pelik, kenapa lambat ni? Awak tahu tak saya lapar? Pula. Mari orang jemaah masjid Bandar Estek, barang 10, nak ambil lah 15. Baguslah tu masjid ni, jemaah sini. Mari yang jenis berkira, bagi 100, balance dia pula nak cari pula duit shilling susah. Tak ada, saya nak mana-mana hak saya. Jahanam, tuan-tuan dan puan-puan. Susah orang hidup. Kalau orang begitu, tuan-tuan rasalah dia ada tak masa peluang macam kita boleh duduk, relax begini? Ada? Belum tentu ada. Ni nikmat ni Allah Ta'ala beri ni. Umur yang sebegini boleh lekat, boleh kekal, boleh rehat di masjid ini. Ni kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi orang begitu takkan nak biarkan. Ini yang dikatakan tadi. Wasiat itu menjadi sunat bila mana kita tergolong dalam golongan ini. Baik. Yang ketiga. Wasiat akan jadi haram apabila seseorang itu dia berwasiat pada perkara maksiat, seperti dia berwasiat agar hartanya itu digunakan untuk membina tempat hiburan. Contoh, hiburan yang melalaikan, ataupun dibuat gereja, rumah pelacuran, ataupun alat-alat atau rumah ibadah agama selain agama Islam, membeli alatan-alatan hiburan yang boleh melalaikan, membeli minuman keras, memperjudikan hartanya dan sebagainya. Ini kita tak mahu. Maka pada ketika ini, wasiat itu menjadi haram. Kita dah belajar kan sebelum ini, nak wasiat kepada bukan Islam boleh, tapi masalahnya mesti bukan atas tujuan maksiat tadi. Dia bina kuil dan sebagainya, ataupun dia kata nak bina jalan. Kita dah semak-semak memang betul. Sebab yang diluluskan jalan mesti luas ni. Nak sampai ke luas itu mesti tanah dia gabung dengan tanah kita. Boleh. Tapi tak pernah lagi lah saya dengar nak wasiat pada bukan Islam. Tetapi dari segi hukum dibenarkan. Sebab itu, bila ia dikatakan sebagai haram itu, maka kita kena tahulah apa tujuan kita wasiat harta itu. Yang kita bakal wasiatkan ini, harta kita ini akan jadi apa kelak. Jadi kita kena semak harta tersebut. Kemudian yang keempat, wasiat akan jadi makruh bila mana orang yang berwasiat hartanya itu tak seberapa pun, tapi dia nak juga berwasiat. Sedangkan ahli warisnya ramai, dan ahli warisnya itu memerlukan harta warisan daripada dia. Maka pada ketika ini makruh berwasiat orang ini. Kerana apa? Tidak ada jaminan bahawa harta yang diwasiatkan ini boleh digunakan untuk tujuan kebaikan. Kita dah baca kan hadis sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya bacakan pada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Wasaya, hadis nombor 2591. Sesungguhnya
Jika engkau meninggalkan waris engkau dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Ada tak orang buat begini? Ada. Kenapa dia buat begini? Dia ada masalah hati. Contoh Ustaz, harta aku ni jangan bagi kat anak aku, sebab anak aku seorang pun tak datang tengok aku sekarang ni bila aku dah tua. Tak payah begitu, tak mau. Tak mau ada unsur-unsur itu. Soal dia datang tengok ataupun tidak, itu perkara yang lain. Tetapi harta kita ini, kita kena tahu. Andai kata kita wasiat, kita hibah, menyebabkan mereka tak dapat, dan mereka ini disebabkan kita tidak meninggalkan harta, terpaksa meminta-minta kepada orang lain disebabkan kita tidak meninggalkan kepada mereka. Jadi, pada keadaan itu pula mereka ni miskin. Maka keadaan ini dinyatakan dalam hadis tersebut bahawasanya lebih baik kita tinggalkan ahli waris kita dalam keadaan kaya berbanding kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan mereka meminta-minta kepada orang lain. Cumanya saya nak tegur satu benda. Tak tahu tuan-tuan setuju dengan saya, setuju, tak setuju sudah. Saya tengok hari ini orang berlumba-lumba untuk menyediakan harta kepada anak masing-masing. Sampai satu tahap dia membelikan rumah sebiji seorang. Sampai satu tahap jadi masalah kepada dia. Contoh, Ustaz, saya ada 5 orang anak. Jadi saya ada 3 biji rumah. Macam mana anak-anak saya nanti? Oh, sampai tahap gitu fikir. Masuk Tuan Haji nak seorang satu. Saya kata beli lagi 2. Beli apa? Ustaz, saya pencen dah. Tak payah fikirlah tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Apa yang ada itu sahajalah. Tapi kena hati-hati juga. Jangan memberi kepada ahli waris sampai satu tahap tak ada langsung harta yang kita infak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Penat tak kita cari harta? Penatlah bang, potong gaji daripada bujang dulu. Daripada boleh makan nasi lauk ayam tiba-tiba kena tukar dengan ikan bilis sebab nak tahan perut tadi ni. Maka biar berbaloi dengan harta yang kita miliki. Tuan-tuan dan puan nak merasakan macam hari tu, mak ayah saya dia kata dia nak bahagi tanah ni kepada anak beranak. Maka abang sulung saya kata, ambil lah, jual je lah, nak buat apa-apa yang patut. Dia kata biar, dia kata ada dah duit untuk benda-benda tu, cuma nak bahagi juga. Itu tak apalah. Jangan pula kita memaksa. Kita kata kena bagilah sebelum mati ni Ustaz Ehsan ajar, padahal aku ajar lain. Tak mau begitu. Sebab kita selaku anak, kalau kita dah ada harta kita dah ada pendapatan kita yang mana insya-Allah tak kebululah kita ni kita kata, maka cuba nasihat kepada ibu dan ayah, mereka ada harta, cuba cadangkan kepada mereka bila mana mereka meninggal nanti, ada tak harta-harta mak ini nak infak ke jalan Allah. Mak buatlah dulu. Mak dah rasa dah puas, rasa macam dah cukup dah, maka lebih tadi adalah, tak ada sudah. Begitu baru betul. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan tengok letih si ayah duk bayar bulan-bulan semata-mata untuk anak seorang sebutir rumah. Masuk universiti hari ni, mana dah layan motor, semua beli kereta ke anak, betul tak? Bukan kereta biasa-biasa, bukan kancil, Azia. Saya dulu belajar tuan-tuan dan puan, kelima-lima kami, ayah kami bagi seorang sebiji motor. Lepas pada tu terpulang pada kau. Cuma saya lah paling mahal motornya, Yamaha 125Z. Abang-abang saya Chris Wave 100 je. Saya tuan-tuan dan puan, saya mari terfikir, kenapa ayah aku bagi kat aku Yamaha 125Z? Tengok cara ayah didik. Sebab saya punya perangai, bila ayah saya bagi something yang saya suka, saya akan balas balik. Balas dengan apa? Result tadi lah. Lepas tu saya bagi bantai SPM 5A, yang 2 lagi tak dapat 5A, saya seorang saja. Sebab saya balas begitu. Saya punya perangai. Tengok ayah, dia dapat tahu kan. Tuan-tuan pun sama juga. Anak-anak, okey, anak pertama, cara nak bagi naik semangat, cara ni. Yang kedua, cara ni. Maka terpulang lah.
Bukan maksud adil itu kita kata okey, kalau ES5 semua ES5. Tak. Sama macam isteri kita, kita ada 4 orang isteri. Takkan isteri kita 4-4 tadi semua saiz SL kita beli baju. Tak, makna kata ikut kepada kemampuan dan kesesuaian mereka pada tahap itu. Jadi nak bagi tahunya tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya soal wasiat ini kita dah belajar malam ini. Yang pertama adalah rukun adalah orang yang memberi wasiat. Kemudian orang yang menerima wasiat. Yang ketiga, harta yang diwasiatkan. Dan yang keempat adalah sirah, iaitu offer dan acceptance yang dibuat oleh pemberi dan penerima. Dan wasiat juga terbahagi kepada 3, iaitulah kepada 4, ada keadaannya wajib, ada keadaannya sunat, ada keadaannya haram, dan ada keadaannya makruh. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Mudah-mudahan apa yang diajar malam ini kita dapat, dan pertemuan akan datang kita akan pergi berapa portion yang dibenarkan untuk wasiat. Janji kita pertemuan akan datang berapa portion yang dibenarkan. Dan wasiat ini kepada siapa? Kalau beri pada ahli waris, ada orang nafi, apa efeknya? Kalau beri kepada bukan ahli waris, ada orang tentang, ada orang nafi, apa efeknya? Itu untuk next kuliah kita tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata